Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 27 Ramadan 1444 kita melalui hari yang ceria ini, khususnya kepada ahli-ahli ibadat yang dapat berdiri berqiyam pada malam-malam 10 terakhir Ramadan, lebih-lebih lagi malam-malam witir, sebagaimana kata sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam 27 di antara malam yang sangat diharapkan. Sangat diharapkan, bukan makna malam tu dia gile, dia bertukar-tukar. Sebab tu ada orang tanya soalan. Dia kata, ada tak malam solat sunat Lailatul Qadar? Kata, mana kita tahu bila Lailatul Qadar? Kalau tahu selesailah masalahnya. Jangan duk buatlah benda pelik-pelik lagi. Solat sunat, solat tahajud, solat qiyam, semua tu solat qiyam Ramadan. Man qama Ramadana, man qama Lailatul Qadri. Tapi kita tahu bila Lailatul Qadar. Jadi kita niat solat malam. Mudah-mudahan insya-Allah salah satu daripada malam yang kita lalui ini bertemu dengan Lailatul Qadar yang digandakan pahalanya yang begitu besar. Alhamdulillah. Allahu Akbar, para jemaah sekalian. Ramadan ibadat, tapi jangan jadi dia adat. Adat jangan jadi ibadat, jangan jadi adat. Ibadat. Adat dengan niat baik, yang adat yang baik dengan kita niat baik, dia boleh berpahala juga dia. Macam makan minum. Benda tu adat ya, tapi dapat pahala kalau kita niat kita makan kerana nak kuat ibadat kepada Allah Taala. Allahu Akbar. Mari kita sambung perjalanan tafsir kita ni, surah Al-Mursalat, surah yang ke-77, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca iaitulah ayat 25 hingga 28. Sangat ringkas perbincangan kita di sini insya-Allah. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Alam naj'alil arda kifata ahyaa'an wa amwata وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. Itu ayat kita hari ini, insya-Allah. Balik kepada tafsir. Alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat penampung dan penghimpun penduduknya. Jadi bumi ini dia panggil gedung simpanan manusia. Para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, tengok ayat kita. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Dalam siri yang lepas bermula ayat 20. Ayat 20 bermula dengan
Allah Ta'ala nyatakan awal kejadian manusia. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Kami ciptakan kamu itu daripada air yang hina. Itu dia panggil permulaan kejadian manusia, menunjukkan kepada keagungan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Atba'ahu dilalah, kemudian Allah Ta'ala bawa mari kepada kita akan berakhirnya kehidupan dunia ini. Kiamat itu dua kali. Satu dia panggil kiamat individu. Kiamat individu bila terjadi? Bila dia mati. Iza matal insan faqad qamat qiyamatuhu. Bila mati seorang manusia, kiamatlah bagi dia tu. Sebab dia akan melalui satu hari jalan yang entah apa yang akan terjadi kepada dia dalam kubur. Sama ada kubur itu taman syurga, alhamdulillah. Allahumma ja'al qabrana raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur kami, kubur dua ibu bapa kami, kubur orang-orang yang kami sayangi daripada taman syurga. Amin. Ataupun sebaliknya, hufrat min hufarin nar, ataupun lubang kubur itu salah satu daripada cabang neraka. Na'udzubillah. Kita duduk atas kubur tak rasa apa. Tidak kata bila kita pergi kat kubur kat atas sejuk kubur ni, syurga bawah ni. Pergi kubur ni pula, merasa panah neraka ni. Ini di antara perkara gaib di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Perkara gaib di bawah ilmu Allah. Jangan siapa-siapa cuba nak rempuh masuk dalam perkara yang Allah Ta'ala tak beritahu. Sebab itulah saya kata bahayanya cerita drama tanah kubur kalau tidak ditangani dengan cara yang baik. Sebab bagi dianya, kalau orang berdosa, orang jahat, kubur dia terbakar, kubur dia berasak, kita kata lah. Azab kubur itu berlaku, memang berlaku. Nabi sebut dalam hadis, laula alla tadafanu, andaikan aku tidak bimbang kamu tak boleh nak kebumikan jenazah, la da'autullah an yusmi'akum azabal qabri, aku doa supaya Allah Ta'ala pendengarkan kepada kamu azab kubur sebagaimana aku dengar. Tuan-tuan kata alhamdulillah. Allah rahsiakan kita, Allah sembunyikan kesalahan kita. Kalau tidak berat kita, pergi kubur orang ni, wah duk topik ni. Pergi kubur orang ni melaung sini pula. Kata ni kubur orang jahat ni. Ni kubur orang ni, kubur orang ni lah. Kita pergi kubur orang baik pun senyap, kubur orang tak baik pun senyap. Kubur orang mukmin pun diam, kubur orang kafir pun diam. Maknanya dari sudut kedudukannya kita tak nampak, tak tahu apa. Tapi dia di dalam lubang neraka ataupun taman syurga. Jadi penting bagi kitanya, hari ini kita kena berusaha, kita kena ikhtiar supaya kubur kita menjadi raudatun min riyadil jannah. Termasuklah kubur ibu bapa kita, orang-orang yang kita sayangi. Oh, dia katakan nak suruh jadi kubur ni taman syurga, kena pergi hias. Buat kubur bangunan batu marmar atas tu. La. Nabi kita larang buat binaan atau kubur walaupun dengan tajsis, menjas, buat apa ni, kapu semi atas kubur itu dilarang. Ini satu hari ni fenomena baru pula terjadi ni. Bahasa jenis pakat pergi buka puasa, buat pesta buka puasa, makan-makan tepi kubur. Alhamdulillah sahibu samaha mufti negeri telah menegur dan kita menyokong teguran daripada sahibu samaha mufti. Saya sokong supaya tidak dijadikan budaya. Kubur bukan tempat makan. Kubur tempat kita pergi simpan orang. Kubur tempat kita pergi simpan orang, tempat kita insafkan diri bahawa di sinilah tempat kita akan duduk seorang diri entah berapa lama. Apa yang terjadi di bawah orang atas tak tahu. Pergi buat makan-makan pula kat situlah. Jangan kena bezakan di antara, pasal itulah kita kena beza di antara majlis perkahwinan yang kita bergembira di tempatnya dengan majlis kematian yang kita bersedih di situ. Ini tak ada beza sekarang ni. Majlis orang mati lepas pada tanah kubur juga pesta. 3 hari 3 malam pakat duk kenduri situ, jangan. Baik. Maknanya kita ni perjalanan hidup manusia, ayat lepas Allah Taala sebut faqadarna fa ni'mal qadirun. Allah Taala takdirkan. Maknanya berapa tempoh mu duduk dalam perut makmu,
berapa tempoh kamu duduk di atas dunia ini. Kemudian mari ayat ni pula, alam naj'alil arda kifata, bukankah kami jadikan bumi bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat penampung dan penghimpun penduduknya. Bumi ini kerja dianya menjadi tempat berkumpul. Dia kata apa? Al-kifata dengan makna as-sitru, tempat tudung, tutup. Pasal itulah bila orang mati ni kita kena tudung, sembunyikan dia. Di mana? Dalam tanah. Itu tempat kita tutup dia, sembunyikan dia. Ataupun kifata dengan makna al-wi'a, bekas, al-jami' li syai' yang mengumpul satu benda. Boleh juga kita kata kifat. Kifata sama ada kita panggil penutup, penudung, ataupun dia panggil bekas yang mengumpulkan benda. Itu dia panggil kifata. Maka di sini kata di Allah Ta'ala tanya, alam naj'alil arda wi'aan yadummu wa yajma'u jami'al khalqi. Atas bumi lah tempat kita berkumpul. Di atas bumi tempat kita berkumpul. Yang hidupnya berkumpul di atas, yang mati berkumpul dalam. Jadi dua. Yang mati duduk atas, yang hidup fal ardu takfitul ahya ala zahriha, bumi ini akan menyimpan orang hidup di atas dia. Tapi orang mati dalam bumi. Orang tak simpan mayat atas bumi. Adalah seorang dua hak buat mumia macam Firaun, geng-geng dia hak zalim-zalim tak masuk dalam kubur tu, ada seorang dua. Tapi secara umumnya gedung simpanan mayat di mana? Di sini. Di dalam kubur ni. Allahu akbar. Maka kata di itu dia kata Ibnu Atiyah, dia kata al-ardu, bumi tempat simpan orang hidup di atas dia. Dia simpan hak mati dalam perut dia. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ahya'an fid dur wa amwatan fil qubur. Ambil bahasa Arab jarang-jarang. Dia kata al-ahya, ahya'an, hak hidupnya mana? Tengok dalam ayat tu. Tuhan kata apa? Ahya'an wa amwata. Yani bumi ini gedung simpanan yang hidup di atasnya dan yang mati dalamnya. Maka Sya'di kata ahya'an fid dur, hak hidup di atas, wa amwatan fil qubur. Fakama anna ad-dura wal qusur min ni'amillahi ala ibadihi, maka negeri-negeri, istana-istana, banglo-banglo, tempat kediaman itu adalah merupakan nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Fakazalikal qubur, adapun kubur, rahmatun fi haqqihim, menjadi rahmat kepada orang itu. Mana kalau orang itu mati, dia ni orang beriman, maka dia berhak dalam kubur. Dia berhak dalam kubur. Sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mustarih wa mustarahum minhu. Orang ni berhak ataupun orang lain rehat daripada dia. Jadi orang tak faham, dia kata apa dia, ya Rasulullah? Dia kata kalau orang beriman tu mati, maka dia berehatlah daripada tanggungjawab dunia. Tak payah bangun tahajud lagi, tak payah bangun solat, tak perlu puasa pada siang hari. Tak ada apa-apa, relax dalam kubur. Mustarih. Dan kalau dia sakit atas dunia dulu, bila dia mati tak ada lagi kesakitan. Orang beriman. Tapi orang tak beriman, baik sakit atas dunia boleh minum air lagi, sakit dalam kubur, na'udzubillah. Itu dia panggil mustarih. Maka kubur menjadi rahmat kepada orang beriman, tempat tinggal dia. Wa satrun lahum an kauni ajsadihim, menjadi tempat simpanan tubuh-tubuh mereka daripada dimakan oleh serigala, dimakan oleh harimau, dimakan oleh binatang buas. Mana kalau orang mati kita capuk di atas ni, pesta raya haji, puak-puak singa, puak-puak serigala tu. Tapi habis masuk dalam kubur,
raya haji ke buat ulat pula, tapi lain lah. Mana disembunyikan, tak ada lagi orang lalu kata air busuk. Bau apa lah. Sebab itulah sunnahnya kubur tu kita kena gali sampai kepala ni kira-kira 2 sebab. Sebab yang pertama tak bang. Bangkai manusia ni berat juga busuk dia. Sebab yang kedua supaya binatang-binatang buas tak korek ambil. Jadi kita dua matlamat kubur itu digali dalam kedalamannya yang boleh menyelamatkan 2 perkara tadi. Orang nak masuk talih, orang nak bang pun tidak, dikorek oleh hayawan pun tidak. Alhamdulillah. Tengok Tuhan kata ahya'an wa amwata, yang hidup di atas kubur, yang mati dalam kubur. Kita lah ni hidup di atas kubur ni. Kalau mati esok orang tak atas dalam kubur pula dah. Yang di atas. Allahu akbar. Kemudian kita pergi kepada ayat seterusnya. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ, dan kami telah jadikan bumi gunung ganang yang menetapkannya. Gunung ganang ini menjadi piling, penyacang, pengimbang pada bumi, yang tinggi menjulang. Syamikhat makna tinggi menjulang. Itu dia panggil waja'alna fil ardi jibalan. Kami jadikan bumi itu, atas bumi bukit. Bukit ni pengimbang. Sepatutnya pengimbang ni duduk bawah, dia panggil foundation, asas, tapak di bawah. Tapi untuk bumi dia tak atas. Itu pelik. Syamikhat azimatul irtifa, yang besar, tinggi dia punya bukit-bukit hak tinggi ni. Kaki pendaki ni berapa tinggi? Gunung yang paling tinggi dalam dunia ni gunung apa? Everest. Berapa kilometer? Tak ada pendaki sini. Kita tinggi. Maknanya bukit yang paling tinggi. Dia jadi rawasi. Rawasi ni panggil macam orang panggil penyacang ataupun pengimbang. Duduk situ. Itu rawasi. Al-jibalus sawabit, bukit-bukit yang teguh, yang tetap, tak bergerak. Jadi dia kata kalau tak ada bukit, bergoncang bumi kita ni, bergerak. Ini bahaya. Allahu akbar. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa ja'alna fiha rawasiya syamikhat, kami jadikan di atas bumi itu bukit-bukit yang besar, li alla tamida wa tattarib, supaya tidak bergoncang. Maknanya pengimbang dia tu, tenang. Tapi sekarang ni pengimbang tak apa nak jadi. Sebab habis bukit-bukitnya pakat korek ke manusia belaka. Korek. Nah, orang buat bukit sini dia korek. Belah sana belah sini. Dia panggil gondol. Paling tak korek pun dia gondolkan bukit tu. Habis balak-balak dia tebang. Contohnya kayu-kayu. Jadi manusia ni lagu itulah perangai dia. Manusia perangai dia macam tu. Kata di Al-Biqai, tanda belajar. Al-Biqai rahimahullah kata rawasi maknanya pengimbang. Laulaha lamadat bi ahliha. Dia kata kalau tak ada bukit, bumi ni akan gerak. Akan bergerak. Ni gempa bumi ni, skala sikit ni. Hak tu pun runtuh habis bangunan. Macam baru ni berlaku di Turki. Nah, peristiwa yang dekat lah dengan peristiwa kita, Turki baru ni. Ramai dah orang kata bangunan runtuh habis. Wa minal ajaib, ni di antara benda pelik yang berlaku kepada bukit ni, kepada bumi, dia kata annamarasiha min fawqiha, penyacang dia, pengimbang dia di atas bumi, bukan di dalam. Khilafan limarasis sufun, berbeza dengan pengimbang kapal. Pengimbang kapal duduk dalam air. Kapal besar, kapal dalam tu besar gitu, barulah kapal duduk atas orang. Tapi hak dalam bukit duduk atas bumi. Kapal duduk di bawah. Itu kata di Al-Biqai. Allahu akbar. Baik.
Allah sebut dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 32 33, wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Bukit-bukit itu menjadi penyacang, menjadi pengimbang sebagai satu mata'an lakum, kesenangan bagi kamu dan juga anak hayat ni binatang kita. Kalau tengok Arak ni suka dia duduk bukit tu. Pak dia makan kerupuk situ, oh lagi sedap. Manusia hari ni pun duk cari bukit-bukit jugalah, naik pergi piknik sana piknik sini. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi wa asqainakum ma'an furata, dan kami telah memberi minum kepada kamu air tawar lagi memuaskan dahaga. Air ni mari mana air kita ni? Air kita ni air tawar ni punca di mana? Daripada bukit. Bukit tu dia panggil tangki air. Allah Ta'ala turun mari daripada langit, masuk dalam tangki. Kemudian daripada tangki tu keluar air celah-celah bukit turun. Seronok kita. Dia panggil air mineral. Oh mahal tu. Air mineral mahal. Kemudian dia pergi kumpul dalam sungai. Mudah. Naik pula. Panah wak, naik, turun balik. Gitulah selagi tak kiamat. Allahu Akbar. Tengok dalam surah dalam surah Al-Furqan ayat 48 Allah tanya. Allah bagi tahu, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan daripada langit air yang tahur, yang bersih. Apa makna bersih? Boleh buat bersuci. Maknanya air hujan boleh buat mandi, boleh buat wudu, boleh minum. Bila kita kata boleh minum air hujan, ada pula ahli-ahli sains, falsafah zaman kita ini kata mana boleh. Ada macam-macam lah. Asid tak apa benda dalam itu, kita kata sabarlah ya akhi. Boleh je simpan proses orang dulu minum air hujan ya. Besar kita ni atas dunia ni. Nah, tapi sombong zaman sains teknologi ni banyak kesombongan. Air hujan mari kita lepas masuk dalam parit, pas kita duk tunggu air pahit hok kaji atas mari. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup. Kenapa kita tak simpan air yang Tuhan? Yang Tuhan bagi daripada langit mari free. Tak ada meter, tak ada apa. Ada tempayan je kita dia. Jangan duk main. Jangan cakap kadang-kadang orang komen bak air ni kita rasa sedih juga. Tak. Memanglah kena tegur pihak pengurusan air kalau dia lemah. Ada kalanya di luar kemampuan manusia. Pecah sana pecah sini nak kata apa. Jadi kitanya lebih daripada lepaskan air-air yang Tuhan hantar mari, kita duk tunggu air hak makhluk hantar rumah kita. Allahu Akbar. Itulah perangai kita. Maka kerja tani apa? Bukit sebagai pengimbang dan asqainakum ma'an furata, kami beri kamu minum daripada air yang bersih. Jadi air itu mari daripada bukit. Bukit mak ambil daripada langit, daripada awan. Kita kata alhamdulillah. Jadi hujah kitanya dalam ayat yang kita belajar ayat 25 ni, iaitulah Allah Ta'ala nyatakan nikmat dia. Kita duduk di atas bumi. Di atas bumi ada bukit. Daripada bukit keluarnya air. Daripada air itu menjadi sumber kehidupan manusia. Dalam ayat lain Tuhan kata waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air itu semua benda hidup bergantung dengan air. Semua benda bergantung dengan air. Sebab itulah kita kena, para ulama ahli qulub mereka buat analogi bandingan. Dia kata apa? Dia kata hati kita dengan zikir seperti ikan dengan air. Hati dengan zikir seperti ikan dengan air. Mana ikan tak boleh hidup tanpa air, hati juga tak boleh hidup tanpa zikir. Jadi jangan lupa zikir kita waktu pagi, zikir waktu petang ni jangan lupa, zikir lepas solat. Oh, ada belakang. Kita nak sedia tegak alat-alatnya, nak suruh para jemaah ni berzikir dengan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya para jemaah boleh berzikir
banyak pahala kita dapat, kita kata alhamdulillah. Baiklah. Akhirnya Allah Ta'ala sebut di akhir ayat perbincangan kita ni, wailun yawma idzin lil mukazzibin. Ini yang keberapa ni? Yang keempat. Tanda ni. Ini teguran amaran Allah Ta'ala yang keempat. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang yang mendustakan nikmat-nikmat pemberian kami. Nikmat pemberian kami. Tengok. Cuba tengok terjemahan dia lain. Tengok ayat 24. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Terjemahan dia kata kecelakaan besar pada hari itu bagi orang yang mendustakan kekuasaan kami. Sebab apa kuasa kami? Sebab yang menciptakan manusia daripada duduk dalam perut mak keluar itu semua di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Semua ni kuasa Allah, tapi untuk kita berfikir. Mari ayat 25, 28. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang yang mendustakan nikmat-nikmat pemberian kami les. Sebab Allah Ta'ala sebut kepada kita bumi, Allah Ta'ala sebut kepada kita bukit, Allah Ta'ala sebut kepada kita air. Semua itu nikmat Allah Ta'ala beri. Nikmat. Jadi kalau kita tak syukur, bermakna kita manusia kufur. Kalau kita tak syukur, bermakna kita ni manusia kufur. Dia dua atas dunia ni, kufur, syukur. Allahumma ja'alna minas syakirin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur. Hamba-Mu yang bersyukur. Baik. Ini dia panggil wailun yang keempat. Jadi setiap tempat tu bila dia akhir dengan wailun yaumaidil mukazzibin, maknanya penterjemah dia teliti. Ni atas nikmat, yang ni atas kekuasaan. Kufur dengan nikmat, iaitu kufur kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil telitinya penterjemah bagaimana kena teliti, barulah kita nampak jelas. Sebab itulah kita rasa terkilan lah apabila terjemahan ini telah dibongkar oleh sekumpulan manusia yang berkuasa ke atas hak cipta ni. Dia telah bongkar, banyak dihilangkan keaslian kesenian tosyeh-tosyeh kita yang lama-lama yang terjemah makna Quran di bawah pimpinan Ar-Rahman ini. Jadi kalau tuan-tuan nak beli, tengoklah. Kalau cetakan baru tu, cari yang ni, cari yang ori yang kita baca ni, insya-Allah lebih cantik, lebih ada kesenian dia. Tak, kita tak nafikan ada salah. Manusia ni mana ada tidak silap, tapi tak payahlah nak tukar-tukar semua tu. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada mencari 5 faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Bukankah Allah Ta'ala jadikan kepada kamu bumi, Tuhan buat bumi ini tempat penampung kita duduk. Jadi dalam di antara ayat yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam siri-siri mencari, menguatkan keimanan tauhid kita kepada Allah Ta'ala ini, maka Allah Ta'ala mula sebut dengan bumi dulu. Kenapa disebut bumi? Dia kata quddimal ard. Disebut bumi lianna aqrabal asya' ilaina, benda yang nampak, yang zahir, yang paling dekat dengan kehidupan kita, bumi. Bumi paling dekat. Kalau kata langit, nampak tapi jauh, tak pernah sampai kita ke langit. Ada dah orang pergi ke langit? Ada? Tak ada sampai lagi ke langit dah. Jadi kita kata bumi itu di antara unsur yang paling dekat dengan kita. Kita pun asal awal kejadian kita juga daripada bumi. Dan sekarang ni kita menumpang duduk di atas bumi. Tak berapa lama lagi kita pula akan dimasukkan ke dalam bumi. Allahu Akbar. Tengok dia kata jaa hadzal taqrir ala sananin sabiqihi adam fi adamil atfi. Dia tak guna ataf. Tengok dia kata alam najat. Dia tak tanya wow dan kenapa. Lah kira macam satu episod. Satu cerita, satu chapter dia panggil ni. Maka li'anhu ala tariqati takrir wa taubih.
Allah Ta'ala ulang ni nak mencela puak-puak yang al-mukazzibin, orang yang mendustakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka dia beri supaya kita beringat-ingat, berhati-hati bahawa apa yang kita nampak depan mata kita, iaitulah manusia ni pergi mari atas bumi, kemudian depan mata kita juga ramai manusia dimasukkan ke dalam bumi. Dimasukkan ke dalam bumi. Sebab itulah dia kata, Allah SWT peringatkan kepada kita para jemaah sekalian, jangan sombong, jangan takabur. Kita ni tak duduk lama sini. Sekejap lagi kita tak ada di sini, kita akan pergi ke lain pula. Maka alhamdulillah, tengok dalam ayat ni Tuhan buat mari ahya'an wa amwata. Dia panggil at-tankir, mana nakirah. Dia tak kata al-ahya' wal amwat, la. Ahya'an wa amwata, dia panggil tankir, disebut secara nakirah, mana tak ada alif lam nakirah tu. Litabkhi, kerana nak membesarkan isu. Maknanya makna takfitul ahya' wal amwat jami'an. Maknanya dia bumi ni dia simpan manusia dua-dua. Ada hak hidup, ada hak mati. Tapi Allah SWT sebut dengan cara nakirah ni, nak beritahu bahawa manusia yang duduk dalam atas bumi pun jangan sombong. Nanti kamu masuk dalam suami lagi berat. Ada satu kisah. Kisah ni seorang tok syekh. Dia duduk termenung dekat tong sampah tepi kubur. Kebetulan dekat kubur ni ada tong sampah. Dia termenung situ. Orang tanya, Syekh, "Madza tufakkir?" Tuan, saya duk mikir ke apa tu? Duk mikir ke apa? Menung sini. Dia kata, aku duk tengok dunia ni dia ada dua gedung. Dunia ni ada dua gedung. Gedung harta duk letus apa? Kerja pagi, petang, siang, malam. Nak cari duit, cari harta. Lepas tu masak nak boleh kau makan tu pagi, pas tengah hari baru boleh makan. Akhir kali duduk mana? Duduk letus apa? Situ tempat duduk. Harta mu duduk letus apa? Satu lagi, gedung manusia duduk di dalam kubur. Mana tempat simpan manusia dalam kubur, tempat simpan harta kita dalam letus apa dengan tandas. Itu je tempat simpan harta. Jadi kita ni antara dua lah. Gedung dunia ni tu sampah dengan tandas. Itu gedung harta, dia letus sampah dengan tandas. Gedung manusia dalam kubur. Habis cerita. Mana nak sombong lagi kita ni? Allahu Akbar. Baik, kita pergi pada yang kedua. Ayat sama lagi. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Kami jadikan bumi itu sebagai tempat apa ni? Kifata, sebagai tempat penampung, pengimban yang hidup, penghimpun yang hidup dengan yang mati. Dia kata ulama fiqh buat dalil dengan ayat ini. Ini menarik ni. Dia kata apa? An-Nabash ni orang hok curi kain kapan. Ada zaman dulu jahat tak jahat dia ni. Dia mencuri kain kapan. Kalau orang mati tanah, dia pergi boleh dia buka kubur tu ambil kain kapan. Basuh-basuh pergi jual. Telanjang banyak dalam kubur. Maka ulama fiqh kata, mana-mana orang yang nabash, curi kain kapan, yuqta, kena potong tangan. Sebab apa? Li'anna batnal ardi hirzun lil kafan. Kubur itu menjadi tempat simpanan kain kafan. Jadi siapa dia pergi korek ambil, bermakna macam dia orang curi dalam rumah orang. Jadi dia curi dalam rumah orang. Maka ju'ilal qabru lil mayyit kal baitil hayy. Kubur bagi mayat seperti rumah bagi orang hidup. Maknanya kalau orang curi dalam rumah kita, kena potong tangan kawan tu. Kalau orang curi kain kapan, hak mayat dalam kubur, kena potong tangan. Itu dia panggil dalam istilah dia lah. Ada tu. Tak tahu lah, masyhur dalam kitab fiqh Nabash, dia panggil Nabash. Nabash ni makna orang curi kain kapan. Tak ada benda lain kena curi.
Kaya kapal pun curi juga. Baru ni tidak baru sangatlah. Keluar dalam surat khabar, curi keranda. Keranda masjid ni. Keranda harusu mayat. Kayak biasa, kayak setengah masjid tu dia tak ada tempat simpan. Dia gatal ya di tepi tangga masjid tu. Dia kejuri hak tu. Muka buat dengan aluminium ni boleh jual kau tu. Kata kalau tanya kita lah. Wak kan denda dia ni. Denda dia ni kita tangkap dia, kita tebus dalam keranda tu, kita tak disimpan 3 di tengah bandar tu, biarnya pakak tengok dia. Biarnya gelepar dia lah itu kata ni pada mukamu. Apa curi? Tapi dari sudut pekoh je macam tu lah. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga, ayat sama. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwat. Mana bumi itu tempat simpanan. Simpanan manusia, hidup atau mati. Ulama tadabbur kata yadullu ala wujubi muwaratil mayyit wa dafnihi. Ayat ini menunjukkan wajibnya kalau orang itu mati kita kena tanam dalam tanah sampai selamat keadaan dia. Tak boleh dikorek oleh serigala, oleh hayawan buas, dan tidak boleh tak keluar bau dia. Itu dia panggil kifah dengan mana satr, maknanya tempat penutup, penudung. Wa anna dafnal mayyit fardu kifayah, mengebumikan jenazah ini dikira fardu kifayah. Kalau tak apa bumi, dosa satu negeri. Sebab Allah Ta'ala telah memberi satu nikmat kepada hamba-hamba dia. Apa dia nikmat? Bahawa bumi itu tempat simpanan mayat, simpanan manusia mati di mana? Dalam bumi. Maka wajiblah seorang itu wajib kita kena simpan orang mati dalam bumi. Jangan tipai rumah. Ini ada ni. Ada orang duk tunjuk setengah orang ni, dia awet mayat tu, dia tak dalam rumah dia tu. Dia tidur sekali dengan mayat tu. Bini dia mati lama dah. Tak takut pula dia ke hatu ni. Kepercayaan orang ni pelik-pelik. Orang lain takut hatu. Dia tidur dengan hatu. Tak beratu tu lah masalahnya. Mayat tu nyak gitu ya. Ada. Tak apa juga tu. Bini dia. Baru ni ada keluar dalam berita. Nya berkahwin dengan rice cooker ni apa ni. Periuk nasi. Masak nasi. Allah kata tolong molek lah manusia ni. Tak ada kerja. Ni kau apa? Ramai lagi orang tak ada tu lelaki. Pergi carilah nak buat bini. Hidup ni kau dengan periuk nasi tu buat apa kata? Maka kata di para ulama di sini wajib kita muarah, maknanya tanam mayat itu sampai selamat oleh hayawan, selamat daripada bauan. Kalau tidak dia jadi apa, jadi tak comel lah. Bau tu jadi tidak elok. Manusia ni ada kemuliaan. Tapi kalau orang lalu duk bau busuk, busuk dia ni. Lagu mana dia punya apa ni, tidak elok lah. Yang penting tak comel, jangan bau busuk. Yang keempat, alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata. Ayat yang sama lagi. Ayat kita sikit, tidak ulah hak ni. Ulama tadabbur kata qad tasaddal kalam li isbatil ma'si. Allah Ta'ala bawa mari ayat nak menetapkan bangkit semula manusia itu dengan 3 perkara. Tanda pelajar. 3 perkara Allah Ta'ala bawa mari tanda-tanda bukti-bukti manusia akan dibangkit semula. Yang pertama, bihalil umamil ba'idati fi inqiradiha. Umat-umat yang umat terdahulu telah pupus, tak ada dah. Semua duduk dalam tanah belakang. Satu. Yang kedua, bihali takwinil insan. Umat dulu kan, tadi awal surah dulu Allah kata mu tak tengok kau orang-orang dulu yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mari pula hujah yang kedua, kejadian manusia dalam ayat semalam, alam nakhluqukum min ma'in mahin. Yang ketiga, masirul kulli ilal ardi, semua kita akan kembali ke bumi. Wa fi kulli zalika ibtalun, semua 3 dalil ini nak membatalkan pahaman orang kafir yang mengatakan mustahil adanya kebangkitan semula. Maka Allah Ta'ala mari tanda-tanda dengan kekuatan yang ada ni cara dia.
Jadi dalam ayat ni, dalam surah ini ada 3 tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla untuk membangkit semula manusia. Yang terakhir, yang kelima, waj'alna fiha rawasiya syamikhat wa asqainakum ma'an furata. Maka Allah Ta'ala jadikan di sini bukit-bukit yang begitu kuat, kukuh, besar, tinggi, dan juga ma'an furata, dan air yang bersih. Air yang bersih. Kenapa disebut dua perkara yang sinonim? Bukit dengan air. Sebab sumber mari dari air itu mari daripada mana? Mari daripada atas. Kalau air semua duduk bawah, orang atas nak ambil air di mana? Sebab itulah orang buat tangki air di atas. Tangki kena tinggi, barulah dia turun bawah. Jadi Allah SWT yang maha kaya, yang maha bijaksana, telah menyediakan tangki air kita ni di atas bukit. Hujan turun, sebab tu ada pokok atas bukit tu supaya dia simpan air. Engkau pergi tebang dia tu buat apa? Dia kata waktu tebang pokok pakak marah. Waktu buat banglo nak kayu-kayu yang comel-comel. Waktu nak beli perabot nak kayu-kayu jati. Tak seimbang manusia ni. Patut semua yang kata, tak boleh tebang balok. Boikotlah kayu-kayu tu. Buat rumah dengan besi belakang baru tahu. Jadi gitulah manusia ni. Waktu orang lain dia kritik, waktu kena ke dia boleh je. Inilah manusia. Maka kesimpulan kita para jemaah sekalian, bahawa bukit dengan air itu salah satu daripada perkara yang sinonim dua tu, dan dia menjadi sumber kepada kehidupan manusia melalui air. Jadi bukit banyak faedah dia. Kita dah belajar dulu tentang bukit. Kita kata alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita secara ringkas-ringkasnya. Mudah-mudahan ada manfaat kepada para jemaah sekalian. Alhamdulillah. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan masuk ayat 29 sampai ke ayat 40. InsyaAllah 29 sampai ayat 40 semuanya cerita tentang suasana yang akan berlaku pada masa akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.